So yang ini kita akan gunakan kita akan buat model casting of forging. Dia punya shape some sort like range. Okay, so kita akan gunakan top plane sebagai kita punya starting sketch plane kat sini. Okay, so saya start dengan new parts, klik OK. Alright, so saya start dengan top plane, start sketch. Okay, so kalau awak nampak kat sini, dia punya origin berada di sini bawah ni. Okay, tapi it's up to you, tak kisah. Sebab since kita dah ada buku kan, kita dah ada notes, kita follow je, and then you cuba fahamkan dia punya step. Because to model any product sebenarnya there is various method, banyak cara. You boleh buat daripada, even kalau tengok macam ni, you nak start daripada front view pun boleh, front plane untuk nak buat pun boleh, tak ada masalah kan. So sekarang ni since there is a book untuk kita guide, is a guide book kat sini kan, and then kita follow je, and then cuba adapt, cuba fahamkan apa yang nak disampaikan oleh buku ni. Alright, so untuk case yang ini kita start dengan satu line, it's a center line. Okay, kat situ ada center line. Buat daripada bawah ni, klik, buat satu vertical line. Okay, kalau you perasan kat sini, dia ada symbol icon kat sini. Apa maksud dia? It's a symmetrical punya shape untuk bentuk rectangle kat sini. So kat mana nak dapat benda tu? So you just click on this line and I go to tools. Dekat sini ada sketch tools. Ada sketch tool. Sekejap. Sketch. Betul lah, sketch tool. Kat sini ada dynamic mirror. Okay, there is dynamic mirror punya operation kat sini. Klik. Bila kita klik je dynamic mirror, there is symbol icon equal kat sini. Dia sebenarnya symbol symmetry. Okay, it's a symmetrical punya symbol. Right. So after that kita buat satu line. Okay, function dia punya. Ya. Tak dengar. Sekali lagi. Dah record kan? Dah. Saya dah record. Saya tengah record sekarang ni. Okay, so sekarang ni kita nak buat line kat sini. Nampak? Saya nak tunjuk fungsi dynamic mirror ni apa. So bila saya buat line saya berada di sini, klik sekali line saya kat sini, bawa ke kiri, dia akan terus automatically generate yang belah kanan. Kalau saya buat line tu kat ke kanan, dia akan buat ke kiri lah. Okay, and then saya bawa ke vertical macam ni, klik kat situ, and then finish kat sini. Escape sekali. Okay, and then dia punya geometrical constraint dah okay. Just apply dia punya dimension. Klik dimension kat sini, and then bawa ke atas, type 20. Nampak? And then line ni adalah 220. Zoom sikit. Untuk yang ini adalah 100. Nampak? Tekan escape. Finish. Then after that kita akan buat extrude. Kalau you nampak kat sini, dia akan extrude 15 mm gunakan mid plane. So go to features, extrude. Okay, extrude kat sini kita gunakan mid plane. Kat sini mid plane. Berapa dia punya depth? 15. Okay, and then apa lagi function yang ada kat situ? There is draft. Apa fungsi draft? Untuk bagikan permukaan yang condong dekat tepi itu. So saya letakkan dia 8 degree. Klik OK. Nampak ni, kalau katakanlah dia punya angle tu tak betul, dia boleh klik kat sini untuk betulkan dia. Okay, sebab apa kita perlukan draft untuk this case? Sebab apa? Anybody? Sebab apa kita perlukan draft untuk yang ini?
Senyap je. Tak tahu. Tak tahu cakap tak tahu. Tahu je. Tahu. Okey. Tak apa dah, saya jawab lah. Okey, sebenarnya fungsi draft ni adalah sebab since untuk hasilkan produk ni dia gunakan casting, dia ada mold kan. So bila mold, kalau dia punya permukaan ni straight, bila you nak remove komponen ni daripada mold, memang susah. So you perlukan this draft untuk you punya produk ni senang keluar daripada mold. Betul tak? Kalau you tengok mana-mana komponen yang buat daripada plastik yang gunakan injection molding ke pun sama. So you punya komponen tu kena ada draft. Kena ada permukaan yang melengkung dekat dia punya parting line tu supaya the component can easily take out from the mold. You nak keluarkan daripada mold tu senang. Okay, itu fungsi mold. Alright, so kita letakkan draft 8 degree. Lepas tu saya klik OK. Right. And then after that, kita proceed yang ni pula. Yang ini dia punya size of the bahagian tengah tu. Berapa? Diameter berapa ni? Diameter 12. Okey, diameter 12 ni kita start daripada front plane. Nampak ni ada front plane. So front plane awak kat mana? Kat sini front plane. Nampak front plane. Tadi kita buat daripada top tadi kan. Daripada top view kita buat line sampai atas. Lepas tu kita buat rectangle shape kan. So yang ini untuk bahagian shaft tengah ni dia gunakan front plane. Front plane ni jauh daripada komponen yang you dah develop kat sini. So I just gunakan front plane and then go to sketch. Start sketch. Spacebar, normal. Okay, and then you go to sketch. Kita buat bentuk circle. And then you give dia punya dimension is 12. Okay, so saya rotate sikit. Nampak dia punya position of you punya sketch berada di luar daripada ni. And then you go to features. Kita gunakan extrude. Okay, extrude. Okay, and then extrude kita gunakan kat sini kita reverse direction. Okay, kita takkan nak bawa keluar dah tak jadi dah komponen ke sini kan, dia tak akan cantum. So kena reverse direction. So instead of blind kita gunakan up to next. Okay, kita guna up to next. Maksudnya dia akan extrude up to next thing, next phase, next component yang akan jumpa kat situ. Which is kat situ lah. Nampak? Dia akan terus extrude kat situ. And then saya klik OK. Okay. Alright, and then after that kita proceed lagi. Okay, yang bawah ni berapa size? Okay, size ni adalah 16, 13, yang ni 18. Okay, so yang ini, untuk yang ni kita gunakan top plane semula. And then saya start sketch. Spacebar, normal. Rotate, zoom sikit bahagian sini supaya you nampaklah kawasan ni yang nak lukis. Okay, and then go to sketch. Kita buat line. Okay, line ni kita buat slanted line. Okay, jangan takut-takut, buat je slanted line macam tu. And then you tarik you punya cursor macam ni, and then patah balik ke sini, and then you boleh buat curve. Make sure it's a tangent curve. Kalau ni you patah balik semula, you buat curve sampai keluar curve, tangent curve. Maksudnya sampai keluar tangent curve punya line. And then you finish kat sini, bawa ke sini, situ, and then you sambung lagi tangent curve, tangent. Okay, make sure tangent. Kalau tak tangent, just you letakkan regulation tangent. Maksudnya kalau ni tak ada tangent ni kan, kalau ni tak ada tangent tadi kan, tak ada tangent. Bila you buat tak ada tangent. So dia jadi macam ni. Contoh.
So apa yang you buat adalah you just klik pada line kat sini and then tekan press you punya control button, select curve and then you apply tangent. Okay. And then after that kita letakkan point ni dengan ini, saya jadikan je sebagai vertical supaya dia straight. Okay, just straight line. Okay, and then kita coincidentkan point ni. Point ni dengan point ni is a coincident. Okay, jangan takut dengan shape tu. Kita applykan dimension sekejap lagi. So yang ni dimension pula radius 16. Yang ini radius 13. Point ni dengan point ni 18. Dah. Nampak? Boleh kan? Okay. So after that kita akan buat extrude 20 mm features. Boleh extrude kan dia, rotate sikit, gunakan mid plane 20 mm 20, and then draft, dia ada still ada draft dengan 8 degree kat situ, dan saya klik OK. Okay, nampak? Sampai sini boleh? Boleh and then Okay, after that ada apa soalan? Boleh, tak ada, boleh proceed. Boleh proceed. Okay, kita proceed lagi. Okay, next. Right. Next one adalah yang ini. Okay, dia ada undercut sedikit. Undercut dengan size 2 mm. Okay. Okay, tengok apa yang dia kena buat. Apa yang you kena buat kat sini adalah saya before kita nak buat undercut tu, dia kena offset kan ni. Nampak ni? Dia ada dot offset 2 mm. Okay. Untuk proses itu, apa yang you kena buat adalah select permukaan ni. Okay, ingat, any operation dia mesti kena ada sketch. So untuk yang case ni, select yang ni, kita start sketch. Select dulu, select permukaan tu sebagai punya sketch plane, sebab kita nak buat dia punya sketch. Mesti kena ada apa, sketch plane lah before, untuk you nak buat sketch kat sini. So just saya select permukaan ni. Okay, saya gunakan offset entity. Offset entity dia akan offsetkan ikut dia punya bentuk profile kat situ. Okay, letakkan 2 mm dan saya letakkan reverse. Nampak? Reverse, saya nak ke dalam lah kan, and then saya klik OK, 2 mm. Dah. And then after that baru kita buat extrude cut. Kita potong dengan size 2 mm juga. So go to features, extrude cut, kita potong 2 mm. Okay, and then saya klik OK. Dah potong dah. Okay, alright. Boleh saya proceed lagi? Boleh saya proceed? Boleh je. Alright, so next adalah kita nak buat yang ni. Kita nak buat shape kat sini. Dia ada 2 circle, and then dia punya intersection of that circle kita trim. Okay, kita trim dia punya intersection circle tu, and then you just extrude je lah. Select permukaan ni, start sketch. Step still lagi sama, spacebar, normal tu. Okay, and then you buat dia punya bentuk sketch. Saya buat 2 circle, which is the first circle saya bawa ke sini. Ni my center point of that circle, the first circle. Buat je circle macam itu. Okay, jangan takut-takut, buat je macam itu. Second circle berada di atas, di kawasan circle edge yang atas ni kan. Ni kan, kalau tengok dalam buku macam ni kan. So bawa cursor awak ni. Okay, kita nak define where is my center point. So bawa cursor pergi pada center, pergi pada curve kat sini, dia akan automatically
generate atau dia akan show where is the center point of that curve. Nampak? Macam tu. Kita boleh buat macam tu. Nampak tak? Kalau tak ada pun sebenarnya boleh je. Contoh lain. Saya tunjuk. Katakanlah you nak lukis kat sini. Okay. Pun boleh. And then you bagilah relation. Ini control, tekan yang ini. Jadikan je dah sebagai concentrate pun boleh. Tak ada masalah. Cuma saya nak tunjuk shortcut. Itu antara shortcut lah yang you boleh gunakan masa you draw. Boleh gunakan mouse. Okay, and then after that, yang ni kita just now tadi saya cakap kita kena trim the intersection of these two curves. So kat mana trim? Trim kat sini. Trim. Ambil yang bawah sekali option, trim to closest. And then you just potong je. Yang tu, macam itu. Okay. Dan baru you apply you punya dimension. So dimension bawah ni adalah 12. Radius 12, yang atas ni radius ni adalah 9. Okay. Right. So after that, baru kita gunakan features. Kita extrude cut. Extrude cut, kita bila kita nak buat extrude cut, kita akan ni nampak ni. Dia letakkan ni dimension 5mm daripada tapak. Okay, 5mm daripada tapak. Apa yang you boleh buat adalah kat sini, salah satu daripada langkah yang you boleh buat adalah you pakai calculator, klik lah, key in berapa you kena letak dalam ni kan. Ataupun you apa yang you buat adalah you boleh gunakan dekat sini, operation kat sini, kita boleh gunakan offset from surface. Offset from surface, which surface? Surface yang di bawah sini. Okay. Offsetnya berapa? Kalau kat sini letakkan 2, yang untuk kita punya case ni kita letakkan 5. Nampak? So distance daripada surface bawah sampai ke bawah situ, sampai ke up to berapa dalam je nak kena potong adalah 5mm. And then saya klik OK. Nampak? Perasan tak? Kalau untuk yang ni, case yang ni, potong ni dengan yang buat curve kat sini kan, lubang ni, pemotongan sini, tidak ada draft. Sebab apa tidak ada draft? Boleh bagi cadangan, boleh bagi pendapat. Sebab apa tak ada draft? Draft macam mana ni, Cik? Draft yang macam ni draft ni kan bentuk yang sengit, permukaan yang sengit. Kenapa yang ini tak perlu sengit? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu, okey. Senang je cakap tak tahu. Alright, so sebenarnya untuk operation yang ni, undercut dengan yang buat lubang kat sini ni, dia bukan salah satu daripada operation dalam casting. Casting cuma bahagian luar ni saja. So bahagian dalam ni biasanya kena buat machining. Gunakan milling machine, dan dia potong lah bentuk ni. Okay, sebab tu tidak memerlukan draft. Sebab saya cakap tadi kan, yang saya beritahu tadi kan, draft ni digunakan bila you gunakan operation casting, supaya you punya komponen ni senang dikeluarkan daripada you punya mold. Okay. Tapi sekarang ni untuk buat operation ni, untuk buat you punya undercut kat sini dengan yang lubang ni, tidak memerlukan mold. Sebab yang ni finishing punya operation, just gunakan milling machine and then you buat straight je, potong straight. Okey, lubang tu dia potong kemudian lepas siap end product. Lepas siap you buat casting. Yang lubang 2 ni dia buat kemudian masa you buat finishing. Okay, sebab tu dia tidak ada draft. Draft ni kita cuma apply dekat bahagian luar ni saja. Okay, so next, after you dah buat yang ni, just kita nak apply fillet. Okay, yang ini kita dah buat. Kita nak buat apply fillet. Oh, ada lubang lagi kat sini. Kita nak apply lubang. Okay, lubang kat situ. Berapa saiz lubang? Saiz lubang berapa? 9mm. 9mm
kat sini. Kalau nampak sini dia gunakan copy and paste lah. Boleh guna copy and paste. Tapi kita buat lubang biasa je lah. Saya tunjuk lah macam mana copy and paste. Tak apa, saya tunjuk. Sketch. Okay, so saya buat circle. Circle saya berada di center point sini. Dimension 9. Go to features, extrude cut. True all. Okay, saya tak gunakan whole wizard saya buat lubang je. Contoh lain lah. So kita boleh juga gunakan copy and paste kat sini. Okay, copy and paste, copy dan paste. Okay, just apa yang dia buat adalah yang ini lah. Yang ini. Untuk yang ni kan boleh Ctrl C, Ctrl C. Okay, lepas tu je boleh Ctrl V. Select permukaan ni, Ctrl V. Okay, dia boleh gunakan delete, boleh delete ataupun boleh dangle. Ni dia punya, sebab dia ada relation kan, dia ada constraint tadi kan. Katakan saya letakkan delete lah, macam tu. So yang ni right click, saya boleh edit sketch. Okay, point ni dengan ni saya jadikan dia sebagai okay, ni dengan origin coincident, right, and then saya klik okay. Dia copy and paste. Ini adalah penggunaan copy and paste, right. And then apa lagi ada kat sini? Fillet. Okay, ni fillet 1 mm dekat sini. 1 mm. Okay, so you boleh gunakan fillet 1 mm 1 mm di sini dan di sini bawah ni. Okay, so kalau katakanlah nak buat apply fillet tempat lain pun boleh. Fillet, katakan fillet yang sama, right click, edit fillet. You can apply to yang ni 1, 2, 3, 4. Ni sekali lah. Dan bila saya apply kat sini juga, letak tangent tak apa. Kemudian saya klik je OK. Dan saya apply lagi fillet. Tu dan sini. Sama juga untuk sini. Boleh apply. Nampak? Fillet. Kalau you nak tambah lagi fillet saya juga boleh juga buat fillet macam ni. Saya select je permukaan ni. Bila saya select permukaan ni, permukaan yang dia bercantum dengan komponen ataupun bahagian yang lain tu, dia akan buat fillet. Okay, just select pada permukaan, dia akan terus buat fillet pun boleh. Okay, alright, so ni je lah.